Okey, maka kita tengok sekarang ni apakah ciri-ciri unik bagi kumpulan pertama, iaitu bagi kumpulan Bryophytes dalam Kingdom of Plantae. Okey. Bryophytes adalah lumut-lumut yang dikatakan tumbuhan yang tidak mempunyai sebarang sistem vaskular. Dia non-vascular plants, tak ada xylem, tak ada phloem. Okey. Dan dari segi saiz pula sangat kecil, sangat kecil. Kecil-kecil semua. Okey. Tumbuh selalunya pun dekat bawah-bawah aja, grow close to the ground. Kecil kan. Okey. Dan memang mereka ni agak primitif, bukan saja tak ada sistem vaskular, mereka juga tidak ada sebenarnya true roots, true stems, true leaf. Okey, nampak gambar ni macam ada daun. Tapi sebenarnya ini tidak dianggap sebagai daun sebenar. Okey, kat bawah-bawah ni macam ada akar tapi bukan akar sebenar pun. So kita kata ini adalah struktur seperti daun. Leaf-like structure. Okay, dia tak diiktiraf sebagai true leaf. Okay, because we have to know that they have no true roots, no true stem, no true leaf. Yang macam akar tu bukan akar sebenarnya tapi dinamakan sebagai rhizoid. Lain sikit lah, lain sikit. Dan satu lagi adalah permukaan tumbuhan ni sebenarnya dia senang kering. Okey, kerana apa? Kerana dia tidak ada lapisan cuticle yang berlilin. So kalau pokok-pokok yang lebih maju, okey, selalunya daun-daun dia ada lapisan cuticle yang berlilin. So ini akan mengelakkan daripada air senang nak hilang ke atmosfer lah kan. Tapi bagi grup Bryophyte ni dia orang tak ada cuticle yang berlilin. So senanglah dia kehilangan air sebenarnya. Sebab itulah selalunya tumbuhan-tumbuhan Bryophyte ni dia tumbuh dekat-dekat dengan kawasan yang lembap, moist areas, tempat yang dekat dengan air, seperti tepi-tepi sungai, tepi-tepi parit dan sebagainya. Dan kita juga kena tahu, talking about the alternation of generation tadi kan, kita tahu dia ada gametophyte, ada sporophyte. Peringkat gametophyte adalah peringkat yang lebih dominan. Maksudnya dominan di sini bermaksud kita lebih mudah untuk nampak peringkat ini. So kalau kita kata the gametophyte generation is dominant, maksudnya kita lebih mudah jumpa peringkat gametophyte. Sporophyte dia terbentuk sekejap je, dia short lived. Okey, dia short lived maksudnya dia terbentuk betul nanti dia hilang. Terbentuk tu dia hilang. Okey, dan juga dia punya size adalah lebih kecil daripada gametophyte tu sendiri. So kita kata gametophyte generation is dominant lah untuk Bryophyte. Okey, dan sebenarnya ini adalah ciri yang primitif. Okey, ciri primitif. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang advance, yang maju, selalunya yang dominan adalah sporophyte tau. Okey. So ini adalah ciri yang primitif kita kata. So contoh ini yang kita nampak ni, okey. Ini adalah peringkat gametophyte. So selalunya kalau lumut-lumut tu kita nampak macam inilah rupa dia lebih kurang. Tapi kadang-kadang kita nampak ada tumbuh pula struktur seperti ini. Ini adalah peringkat sporophyte. Okey, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, pasal dia short lived. Okey. Dan kita dapat lihat juga di sini bahawa sporophyte ni dia terbentuk, dia hidup di atas gametophyte. In other words, the sporophyte depends on the gametophyte. Dia bergantung hidup kepada gametophyte untuk mendapatkan sumber air, sumber nutrien dan juga untuk dapatkan support lah, penyokongan. Tanpa gametophyte, sporophyte ni tak boleh hidup. Tak boleh hidup seorang-seorang dekat tanah. Sporophyte kena hidup di atas gametophyte. Itu menunjukkan dia punya dependency. Okay? Dan satu lagi ciri yang juga primitif adalah untuk sexual reproduction, Bryophyte ni memerlukan air. Memerlukan air untuk proses persenyawaan. Di mana anthrozoid ni adalah gelaran untuk gamet jantan. Okey. Gamet jantan dia ada flagella dan gamet jantan dia akan berenang. So kalau dah kata berenang, bukan terbang, berenang. Kalau berenang mestilah kena ada air kan. That's why water is required. Okay, for the anthrozoid to swim towards the archegonium. Archegonium adalah struktur pembiakan betina. Dalam archegonium ni akan ada telur yang kita juga namakan dia sebagai oosphere. Gamet betina lah. Okay, so sekarang kita akan masuk tentang classification of the Bryophytes. Di mana kumpulan Bryophyte ni kita bagikan kepada
3 phylum utama. Okay. So domain Eukarya, kingdom Plantae, group Bryophyte, phylum ada 3 yang utama kita kena hafal lah. Okay. Phylum pertama adalah Hepatophyta, okay, yang merujuk kepada the liverworts. Semua grup lumut hati. Daripada perkataan hepa. Hepa ni bermaksud hati. So lumut-lumut hati termasuk dalam phylum Hepatophyta. Okay, contohnya adalah Markhantia. Markhantia species. Okay, kecil je ni sebenarnya pokok ni. Kecil je. Phylum yang kedua adalah Bryophyta. Bryophyta merujuk kepada the true moss. Okay, lumut jati. Lumut sebenar. Maknanya memang kita tengok, kita tahulah ni mesti lumut ni. Lumut sebenar, lumut jati. The Bryophytes adalah kumpulan-kumpulan lumut. So kalau phylum Bryophyta, phylum untuk lumut jati, the true moss. Example of species will be the Polytrichum species. Okay. Manakala phylum ketiga adalah phylum Anthocerophyta. Anthocerophyta adalah the hornworts. Okay, hornworts adalah lumut tanduk. Lumut tanduk. Kita tengok ni kan, struktur dia macam tanduk kan. Okay. So ini adalah spesies yang dinamakan sebagai Anthoceros. Wakil kepada phylum Anthocerophyta. Okay. Dan maka saya dah sebut tadi bahawa Bryophyte ni dikatakan sebagai kumpulan tumbuhan yang primitif, paling primitif lah dalam kalangan grup-grup tumbuhan yang lain. Maka diorang tak ada waxy cuticle untuk mengelak kehilangan air. Mereka tak ada sistem vaskular untuk nak mengangkut air dan nutrien. Mereka tak ada true roots, tak ada true stem, tak ada true leaves. Okay. Saiz pun kecil-kecil. So macam dia nak survive dekat darat? Okay, pasal dia semua adalah organisma terrestrial. Okay, bukannya organisma akuatik, dia adalah organisma daratan. So macam mana dia nak survive untuk hidup di daratan? Maka dia mestilah ada adaptation, mestilah ada adaptasi. So di antara adaptasinya adalah dia punya struktur badan tu walaupun tak ada waxy cuticle, tapi dia ada jugalah di cover, dilindungi, dilitupi oleh satu lapisan epidermis lah. Sekurang-kurangnya ada jugalah satu lapisan yang protect daripada air tu senang sangat nak keluar. Okay. Satu lagi, dia tak ada akar, tapi dia ada rhizoids. Rhizoid bukan akar, tapi dia ada struktur seperti akar yang juga boleh berfungsi untuk penyerapan air dan juga untuk pelekatan kepada dia punya habitat dia lah. Okay. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang maju, dia ada daun dan selalunya dekat daun tu ada liang stoma untuk nak mengambil masuk karbon dioksida. Tapi Bryophyte dia tak ada daun kan, dia tak ada daun sebenar. Tapi dia ada air pores. Dia ada liang-liang untuk udara masuk. Yang ini untuk mengambil masuk karbon dioksida daripada atmosfer. Okay. Lepas tu gamet dia taklah terlindung sangat. Tapi adalah juga perlindungan sedikit pasal dia terdapat dalam gametangia. Kalau Archegonia ni maksudnya struktur pembiakan betina. Kalau Enteridia ni adalah struktur pembiakan jantan lah. So dekat situlah ada telur dan juga ada sperm. Okay. Dan bila berlaku persenyawaan akan terbentuk zygote. Okay. Dan zygote ni dia akan berkembang dalam struktur pembiakan betina dalam Archegonium. Archegonium ni adalah singular lah, kalau plural Archegonia. Okay. Maka dia akan duduk dalam tu untuk nak berkembang untuk embrio sampailah nanti dia membentuk peringkat sporophyte pula. Dan satu lagi dia punya spora adalah thick wall. Ini untuk nak memastikan benda tu boleh survive. Okay. Dan spora juga akan dibantu oleh angin untuk nak tersebar. Okay, so harap-harap dengan adanya adaptasi ini, Bryophytes akan dapat hiduplah dengan baik walaupun dekat kawasan darat.